Hari ini suasana cukup aman dan tenang. Angin pun sepoi-sepoi bahasa. Kalau dulu nak buat ceramah sebelum pilihan raya, mesti huru-hara. Kalau ceramah sini, sebelah sana ceramah. Jadi bila dia tanya nak buat kat mana, saya kata kita buat dekat sini. Sebab pastinya tak akan ada huru-hara lagi. Sebab yang ketua pengacau kita telah tumbangkan dalam pilihan raya yang lalu. Jadi saya cuba minta untuk Dewan Tun Ali digunakan. Tapi biasalah mungkin ada renovation, jadi tak sempat nak guna. Mungkin kita akan guna di waktu yang lain. Tetapi paling tidak pun kita ada peluang pada malam ini untuk bersama-sama membincangkan dan mendengar maklumat dan pendapat dan juga perkara-perkara yang tidak berada di dalam media atau dilaporkan di dalam media utama. Sudah dikasih sekalian, tadi saya dengar beberapa pimpinan mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan Bukit Katil ini. Saya di dalam sidang yang lalu, terutama dalam membahaskan perbelanjaan sebelum belanjawan negara atau bajet ini, mereka minta belanja tambah lagi 100, minta tambahan lagi 15 bilion. Dan ketika kebajikan, Menteri Kebajikan minta tambah 100 juta untuk kebajikan. Waktu itu saya tanya kepada Menteri Kebajikan tentang kenapa di Negeri Melaka ni ada pemotongan RM10. Dia RM300 yang kita dapat ni, orang susah dapat, dia kena potong RM10. Dia buat kata orang Melaka pun RM10 pun nak dipalau ni. Jadi kita tanya kepada Menteri, Menteri kata saya tak tahu tentang perkara ini, dia kata. Saya kata macam mana Menteri boleh tak tahu? Sebab yang dipotong ni dia orang susah RM10. Dan kalau ambil kira penerima bantuan Negeri Melaka ada 30,000 orang. Kalau satu bulan RM10, 300,000. Kalau satu tahun 3.6 juta. Macam mana di kawasan Melaka Bukit Katil ini, duit orang susah diambil sewenang-wenangnya dan dikatakan kepada saya selepas daripada Menteri jawab tak tahu ini, kononnya masuk dalam satu koperasi. Saudara, curi duit orang miskin masuk koperasi. Betul ke tak betul cara? Kalau nak bantu orang miskin, buatlah. Gunalah institusi yang lain atau cari sumber-sumber yang lain, buat koperasi, kemudian keuntungan yang ada bantulah kepada rakyat. Kenapa nak dicuri duit orang miskin? Orang duit OKU. Tetapi bila tak cukup belanja, diminta belanja tambahan 100 juta. Dia ada curi 3.6 juta. Ini saudara yang berlaku dalam kawasan ini. Sebab itu saya minta jaminan Menteri beritahu bulan 11 ni dah bulan 10, bulan 11 ni tak akan ada lagi pemotongan. Jadi kita nak tengok, kalau siapa ada saudara mara, waris yang dapat bantuan ni, maklum kepada saya, kalau potong RM10 lagi, jaga baik. Sebab dia kata dah tak ada dah, ini zaman Ali Rustam, dia kata. Okey lah, Ali Rustam pun dah tak ada zaman lagi dah. Jadi jangan kita bagi ruang kepada mereka untuk buat sewenang-wenangnya duit rakyat ni. Sebab tu saudara dikasih sekalian, itu yang pertama. Yang keduanya sekarang ni, belanja yang belanjawan yang dibentangkan atau bajet yang dibentangkan, Najib dia guna perkataan bajet yang dibentangkan menunjukkan bagaimana kerajaan menghukum rakyat. Sebab tu tadi bila saya tweet, saya hantar dekat media sosial, bajet GST ini digunakan oleh Suat Khabar Star tadi, bajet GST menghukum rakyat. Tadi saya sempat balik ke rumah tadi, ada jiran beritahu harga gula sekarang dah naik 70 sen. Beli 2 kilo naik 70 sen. Saya kata nak buat macam mana? BN tu memang barang naik. Dulu dah cakap, tak percaya. Nak undi lagi, padan muka. Senang cakap lah kan. Minyak naik. Kita kata dah kalau menang Pakatan Rakyat, harga minyak turun. Dia kata tak apalah, bagi lagi BN. Cari minyak naik, padan muka pertama. Sekarang harga barang naik, padan muka yang kedua. Gula naik. Alasan dia seperti mana yang kita biasa dengar. Gula naik sebab sekarang ni banyak orang kena kencing manis. Kaki sekarang banyak tak ada. Banyak sekarang orang datang ni kurung. Sebab tu harga gula kena naik. Jadi bila harga gula naik, kaki kita semua selamat. Baguslah minyak naik sebab kita kereta sekarang jangan pakai minyak lagi, pakai air je lah. Sebab tu saudara dia kasih sekalian, alasan-alasan yang dia bagi menunjukkan bagaimana dia tidak tahu mengurus ekonomi. Bebal. Ini masalahnya. Sebab tu kalau kita tengok laporan audit negara, macam-macam perkara yang didedahkan.
yang menunjukkan bagaimana kerajaan kita tidak mampu nak mengurus ekonomi dengan baik. Kebocoran sampai 6.5 bilion, 7 bilion. Ini, saudara, menunjukkan bagaimana keadaan kerajaan Barisan Nasional yang tidak mampu mengurus kewangan, yang akhirnya menyaksikan bagaimana pemborosan berlaku. Saya nak beritahu, misalnya dalam bajet yang dibentangkan, belanja untuk SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ni bawah Prime Minister Office. Bila kita kira-kira, belanja untuk Jabatan Perdana Menteri mencecah 9 bilion. 9,000 juta belanja untuk Jabatan Perdana Menteri. Nak urus Najib dengan Rosmah, 9,000 juta. Dan bila dia kira berapa belanja untuk SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, hanyalah 297 juta saja. Kalau kira lagi dari segi peratus, 3% saja dibelanjakan untuk SPRM ini buat kerja untuk tangani rasuah. 3% saja. Kalau RM1 dia belanja 3 sen untuk pastikan rasuah tidak ada, penyelewengan tidak ada dalam negara. Itu menunjukkan bagaimana kerajaan kita tidak serius untuk menangani masalah rasuah dan penyelewengan. Saya buat kajian sedikit belanjawan ataupun bajet Singapura tahun 2013. Belanjawan di sana untuk pastikan bahawa rasuah dan penyelewengan tidak berlaku dalam negara Singapura, mereka belanja 8 ke 9% daripada belanja Perdana Menteri punya Jabat Perdana Menteri. 9% itu untuk pastikan tidak ada rasuah dan penyelewengan. Itu Singapura yang kadar rasuahnya paling rendah dalam dunia. Malaysia punya kadar rasuah paling baik dalam dunia, paling tinggi, antara yang paling tinggi kadar rasuah. Tapi kita belanja 3%. Singapura kalau kita nak bandingkan, negara dia paling baik, tak ada rasuah, hampir tiada. Very minimum dia belanja 9% daripada belanja dia untuk pastikan jangan ada rasuah dan penyelewengan. Sebab itu kalau kita nak kata kerajaan ni buat perubahan, ini tak betul. Kalau nak betul-betul berubah, buat perubahan, pastikan tak ada rasuah, pastikan tak ada penyelewengan, selain daripada political will, keazaman politik, dia mesti juga ditunjukkan bagaimana kerajaan komited keluarkan duit yang banyak, belanja yang mencukupi, hantar pegawai untuk melalui kursus yang canggih dan sekarang ni, cara nak melakukan rasuah dan penyelewengan. Tapi itu tidak berlaku sekarang. Sebab tu Lee Leong Sik, kita pun dah tahu lah, dia curi hampir 10-11 bilion, dah lepas dah. Tuduhan apa? Menipu Perdana Menteri. Yang ditipu tu, Perdana Menteri pun sama, bekas Perdana Menteri pun kuat penipu juga. Penipu, tipu yang penipu, sama-sama. Dia kuning sama dia. Dia pun datang mahkamah, dia tak tipu saya. Habislah cerita. Sebab itu saya beritahu saudara, tengok contoh, bukan sekadar Lee Leong Sik, dia tuyuk bersama dia. Curi 20 juta, penjara 12 bulan. Cuma yang lain ini, kita yang biasa ni kena tangkap curi, penjara sampai 1-2 tahun. Inilah saudara yang dikasih sekalian berlaku di dalam negara kita. Sebab itulah kita minta rakyat untuk lakukan perubahan. Dan perkara ini permulaan untuk suatu perubahan, gerakan perubahan. 4 tahun lagi kita akan berhadapan dengan pilihan raya, dan kesusahan ini terpaksa kita tanggung kerana kesilapan kita buat pilihan waktu pilihan raya yang lalu. Sebab itu saya nak minta kawan-kawan semua, para penyokong, mereka yang datang mendengar, yang masih lagi belum berparti, mari sama-sama kita terlibat dalam perjuangan ini. Yang mana belum jadi ahli mana-mana parti, jadi anggota, masuk dalam keadilan, PAS, DAP, sama-sama dalam pakatan kita gerakkan mesej perubahan ini. Kerana rakyat ini mesti diberikan kefahaman. Saya yakin kalau rakyat itu faham, insya-Allah, mudah-mudahan mereka akan dapat memahami apa yang kita ingin sampaikan dan apa yang ingin kita lakukan untuk negara ini. Jadi saudara dikasih sekalian, sekali lagi bagi pihak penganjur saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan tahniah kepada tim yang menganjurkan program ini, dan insya-Allah kita akan adakan program berkala ini bersama-sama dalam muafakat Pakatan Rakyat. Mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan, akan terus mengekalkan kemenangan bukan sekadar di tempat-tempat yang telah kita menang. Ada 7 kawasan DUN, 2 kawasan parlimen, tetapi kita mempunyai sasaran insya-Allah 7 DUN yang telah kita menang, kita pertahankan, dan kita nak tambah sekali ganda lagi 8 DUN lagi. Mudah-mudahan
biar rumah yang ke-14 kita boleh tawan lagi Melaka ni. Boleh atau tidak saudara? Jadi saya berhenti setakat itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi.